Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanareh Ibrahim. Tumpuan berita, tiada sebarang kuasa boleh mengganggu-gugat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat pelbagai kaum negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas menegaskan, negeri ini sangat sinonim dengan perpaduan kerana rakyatnya mampu hidup dengan harmoni tanpa mengira agama, kaum, bangsa dan budaya. Sarawak is now one of the contoh negeri yang cukup aman, satu perpaduan yang cukup ketat. So kita harap bahawa itu akan diteruskan, and no force should be able to destroy that unity, because orang Sarawak bersatu padu, tidak kira bangsa, tidak kira agama. Because itulah yang membolehkan kita maju dapat pembangunan seperti yang kita alami sekarang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan upacara menyalakan lampu sempena sambutan Christmas akan datang di sekitar patung kucing putih, ikon Bandaraya Kuching di Padungan pada malam Rabu. Datuk Amar Douglas turut menggesa agar rakyat Sarawak terus mengamalkan budaya kunjung mengunjungi antara satu sama lain bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain semasa perayaan. Because with this unity, we can continue to build Sarawak so that our premier objective of developing Sarawak as a high income state by 2030 will be achieved for the benefit of each and every one of us in Sarawak. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng. Beralih ke laporan dari Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19, Kerajaan Sarawak menyumbang RM6.1 juta bagi pembinaan hospital lapangan di Hospital Umum Sarawak dan hospital lapangan di Hospital Miri. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, hospital lapangan ini akan digunakan untuk menampung pesakit COVID-19. Selain itu, menurutnya, kemudahan tersebut juga boleh diperluas sebagai wad penyakit berjangkit atau pusat jagaan harian pada masa hadapan. The construction has commenced early this month and expected to be complete by February 2023 for field hospital at Miri Hospital and by April 2023 for field hospital at Sarawak General Hospital. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan dalam Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Mengulas mengenai projek pembangunan yang telah dipantau setakat 25 November 2022, kata Datuk Seri Dr. Sim, kesemua pembinaan hospital di bawah pengawasannya kini dalam proses pelaksanaan. As of 25 November 2022, the overall physical progress of Putrajaya Hospital is 50.2% and is now scheduled to complete in November 2024. The physical progress of the construction of an additional block in Miri Hospital is 38.5% and is now scheduled to complete in April 2024. For the new Lawas Hospital, the physical progress is at 21.97% and is now scheduled to complete in December 2024. Nanga Kemali Health Clinic Serike was physically completed. Currently, JKR Sarawak is carrying out the rectification work as recommended by Fire and Rescue Department Malaysia Sarawak. Bandar Raya Miri Health Clinic Type 2 is expected to complete by end of this year and is currently under the testing and commissioning process. The physical progress is 99.55%. Sibulan Health Clinic Type 3 is expected to complete in March 2023. The physical progress is 89.6%. Dalam perkembangan berkaitan, menurutnya Hospital Sri Aman baharu telah siap pada 19 Mei 2022 dan diserah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada 15 Julai 2022. Seterusnya, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sarawak kini sedang memulihkan dua skim JPS sedia ada bagi membangunkan persekitaran yang kondusif untuk pengeluaran padi serta mengelakkan pengurangan saiz tanah padi. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menjelaskan, inisiatif pemulihan itu diambil sebagai antara penyelesaian jangka panjang untuk mengurangkan kebergantungan kepada beras import. This include Tanjung Purum Scheme and Kampung Pueh Scheme, which cover an area of 200 hectares and with cost of 3.8 ringgit Malaysia million under 12 Malaysia Plan.
Another project that has been approved for infrastructure upgrading by DID Sarawak is the rehabilitation of Mid Sadong 1 scheme with a cost of ringgit Malaysia 30 million, involving more than 500 hectares. It is at the planning stage. In this scheme, about 100 hectares at Kampung Lubuk Pungo will be devoted for cultivation of specialty rice called biris. The development of this project is scheduled to commence in the first quarter of next year. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Selain itu, menurutnya sejumlah 90 hektar kawasan padi sedia ada di lebur bahagian Serian juga akan dipulihkan oleh Jabatan Pertanian Sarawak yang mana setakat ini seluas 30 hektar telah dibangunkan. Ujar beliau, satu lagi kawasan di Abuk Pantuk di bahagian Seri Aman yang meliputi kawasan seluas 120 hektar juga sedang dirancang untuk dinaik taraf di bawah RMK12. Selanjutnya, mangsa-mangsa banjir di Sarawak tidak pernah diabaikan dan Kerajaan Sarawak sentiasa memastikan mereka diberikan bantuan sewajarnya. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sejak 10 Oktober sehingga 16 November lepas, seramai 37,445 mangsa bencana banjir telah direkodkan di 302 kawasan Sibu, Kapit, Bintulu dan Miri. Mereka telah diberi bantuan sewajarnya dan ini melibatkan perbelanjaan sebanyak 1.86 juta ringgit. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya dalam DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Dalam perkembangan sama, beliau turut memberitahu sebanyak 627 pusat pemindahan sementara PPS yang berkapasiti 162,091 orang juga disediakan. Pusat-pusat yang dikendalikan oleh 1,971 orang kaki tangan dan sukarelawan ini dilengkapi dengan 11,110 collapsible tent dan 272 mobile partition. Kementerian juga menyediakan 48 buah kenderaan jabatan sekiranya diperlukan. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan 6.1 juta ringgit pada tahun ini bagi pembangunan sukan untuk orang kurang upaya OKU. Menurutnya, daripada 250 atlet, seramai 36 atlet telah dipilih untuk mewakili Sarawak ke Special Olympic Games Malaysia yang telah berlangsung di Melaka. Mereka telah memenangi 22 emas, 22 perak dan 12 gangsa. Melalui kejohanan ini, 3 atlet telah dipilih untuk mewakili negara ke Special Olympic World Games 2023 di Berlin, Germany pada Jun 2023. Tambah Datuk Seri Fatimah lagi, pasukan bola sepak Special Olympic Sarawak yang mewakili negara telah muncul naib juara dalam kejohanan bola sepak di Bangkok, Thailand pada 12 hingga 16 November lepas. Sementara itu, dalam Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, United Kingdom, atlet Paralimpik Bonnie Bunyau Gustin telah berjaya merangkul pingat emas dan mencipta rekod baru dalam acara powerlifting kategori 55 kg. Begitu juga di Asian Para Games 2022 yang berlangsung di Surakarta, Indonesia, di mana 7 orang atlet Paralimpik Sarawak yang mewakili Malaysia telah menyumbang 8 pingat emas. Paparan seterusnya, dalam menyediakan atlet Sarawak untuk menghadapi Sukan Malaysia SUKMA 2024, Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak melalui Perbadanan Sukan Sarawak SCC telah membangunkan program yang lebih agresif. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program ini akan menyediakan jurulatih yang berkelayakan dan berpengalaman serta program latihan strategik untuk melahirkan atlet pelapis berkualiti. The focus of these centres is to identify full potential untapped talent athletes. The centres are not only centralised in the urban areas but also in the rural areas such as in Kapit, Baram, Belaga, Betung, Garo, Lubuk Antu and Gedong, whereby the talented athletes can be identified or discovered. Beliau berkata demikian dalam sesi penggulungan kementeriannya semasa persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Beliau juga menegaskan kementeriannya juga menjaga kebajikan atlet di mana mereka boleh melanjutkan pengajian di universiti dan kolej sama ada di dalam dan luar negara tanpa mengganggu program latihan sukan mereka. A total of 69 of our former athletes
have engaged in our future coaching programs with Sarawak Sports Corporation and other states in Malaysia, while 26 of our former athletes have been accepted working with local companies. For those athletes pursuing future studies, my ministry has assisted 180 athletes at local universities. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu penubuhan tabung industri kreatif Belia Sarawak (SYCIF) telah membolehkan ramai belia menyilahkan bakat mereka. Jelasnya, ia termasuk penyertaan dalam program-program antarabangsa menceburi bidang kandungan kreatif digital di samping memanfaatkan inovasi yang dimiliki untuk menyumbang kepada masyarakat. Set up in 2018 with an allocation of 9 million, the fund aims to encourage the development and potential of the creative and innovative youth in the state, particularly in music, film, theatre and innovation programs. Dalam pada itu, beliau menyeru para belia di negeri ini untuk terus memohon dana daripada tabung itu untuk mengembangkan bakat mereka sekaligus menambah nilai kepada sebarang program yang diceburi. Grants amounting to over ringgit Malaysia 6.6 million have been channeled to 150 youth and sports associations in Sarawak for their development and activities. My ministry will continue to allocate grants, utilize partnerships and facilitate the involvement of youth and sports associations in the following years. Dalam program berasingan, beliau memberitahu International Journal of Business Events and Legacies (IJBEL) dijangka membantu menjana acara perniagaan dan memacu sektor ekonomi Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, IJBEL merupakan jurnal akademik yang pertama di dunia yang memfokuskan kepada acara perniagaan dan akan mengukuhkan pengetahuan dan nilai destinasi Sarawak. IJBEL is helping the state government of Sarawak or the Sarawak government achieve a few of the post-COVID-19 development strategy 2030 strategic thrust. Well, the state or the government of Sarawak has been quite proactive before any other states in Malaysia, or even before the federal government embarked on something like this. We have got our post-COVID-19 development strategy in place way back, even before COVID-19 ends last year. Under the PCDS or Post-COVID-19 Development Strategy Enabler of Education and Human Capital, IJBEL is helping to optimize Sarawak's human capital and produce an agile workforce that can excel globally. This also includes promoting entrepreneurship. The second is PCDS Enabler of Innovation, where the journal is leveraging research and commercialization to drive global innovation. And thirdly is the PCDS Enabler of Sustainable Development, where research is used to make economic activities more environmentally friendly that can achieve global recognition. Tambahnya lagi, pada Jun tahun ini, kementeriannya telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Persatuan Kongres dan Konvensyen Antarabangsa di Jerman untuk menjadikan mereka rakan kongsi persatuan antarabangsa yang strategik. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjebak Fakta. Salam UKAS.